Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Blue Lukas edisi tengah hari 25 November 2020 bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Berita dimulakan dengan sumbangan Majlis Islam Sarawak MIS kepada 195 buah masjid dan surau di bahagian Miri. Berucap di majlis penyampaian sumbangan tersebut di Miri pada Selasa, Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin berkata ia mencerminkan keprihatinan kepimpinan di bawah pentadbiran Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg yang sentiasa memberi fokus kepada kebajikan umat Islam di negeri ini. Malah katanya kerajaan GPS menerusi inisiatif Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain UNIFOR turut memberikan bantuan kepada rumah ibadat bukan Islam yang mana pada tahun ini peruntukan sebanyak 50 juta ringgit telah diberikan kepada UNIFOR. Datuk Lee yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin menambah lazimnya sumbangan sedemikian disalurkan pada bulan Ramadan tetapi disebabkan pandemik COVID-19 sumbangan diagihkan agak lewat berbanding tahun-tahun sebelumnya. Seterusnya, Kerajaan Sarawak melalui Kementerian Utiliti Sarawak dan Jabatan Bekalan Air Luar Bandar JBAP amat peka terhadap kekangan bekalan air yang dihadapi penduduk-penduduk di bahagian Seri Aman. Menteri Muda Utiliti Sarawak Bekalan Air Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, pelbagai usaha dan projek menaik taraf sistem bekalan air kini giat dilaksanakan untuk memastikan sistem bekalan air yang lebih baik di bahagian itu. Berucap semasa program perasmian pejabat baru JBAP bahagian Seri Aman pada Selasa, beliau berkata ia merangkumi pelaksanaan 9 projek rakyat, 2 projek di bawah rancangan Malaysia ke-11 dan 5 projek lagi di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB. JBAP adalah satu agensi kerajaan yang terbaru, the youngest agensi, paling baru dalam hal ehwal utility itu. Maka sebagai yang baru dan stafnya pun akan yang baru, maka banyak perkara yang perlu mereka pelajari, they have to experience and see for themselves. Setakat ini, ujarnya peruntukan pembangunan projek bekalan air mencecah 500 juta ringgit telah diluluskan kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan untuk tujuan tersebut. Berikut pula, sebanyak 81 unit tong air telah diagihkan ke kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Pantai Damai dalam persediaan menghadapi masalah bekalan air di konstituensi berkenaan pada Selasa. Antara kampung yang terlibat ialah Kampung Trombol sebanyak 8 unit, Kampung Bukit Nyabut 52 unit dan Kampung Seri Kandong 21 unit. Agihan tong air itu adalah sebahagian dari inisiatif Kerajaan Sarawak dalam membantu penduduk-penduduk kampung terlibat sekiranya berlakunya gangguan bekalan air khususnya semasa baik pulih saluran paip dan tekanan air rendah. Kerja-kerja pengagihan tangki air terbabit akan diadakan secara berperingkat serta diselaraskan oleh Pejabat Daerah Kuching bersama Pejabat Residen Bahagian Kuching dengan kerjasama JBAP. Selanjutnya laporan di Simanggang. Penduduk rumah panjang di kawasan itu digesa terus mengekalkan sokongan kepada kepimpinan Kerajaan Sarawak di bawah Gabungan Parti Sarawak GPS. Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Francis Harden Hollis berkata, Kerajaan Sarawak telah membawa banyak pembangunan ke kawasan luar bandar termasuk di Simanggang. Adun Simanggang itu memberitahu pelbagai pembangunan menerusi program transformasi luar bandar RTP dan projek kecil luar bandar MRP turut telah dinikmati masyarakat setempat. Beliau berkata demikian semasa program Info on Wheel IOW di Rumah Sun Tai Awel 4 di Tengah, Batu Lintang Undo pada Isnin. Dalam majlis yang sama, Datuk Francis telah meluluskan peruntukan MRP sebanyak RM5,000 kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Rumah Sun Tai Awel 4 di Tengah manakala RM3,000 kepada Biro Wanita Rumah Sun Tai Awel. Berita seterusnya, keputusan salah seorang penyokong tegar Parti Keadilan Rakyat PKR, Michael Bigul keluar parti dan menyokong gabungan Parti Sarawak GPS disambut baik Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Mulu Datuk Gerawat Gala. Katanya keputusan itu dibuat selepas kecewa dengan keputusan yang dibuat Kerajaan Pakatan Harapan PH dahulu yang tidak membawa sebarang pembangunan, malah menarik balik projek pembangunan yang telah diluluskan Kerajaan Barisan Nasional BN dahulu di kawasan Dun Mulu.
Apabila dahulu kerajaan 22 bulan itu mengambil alih, mereka tidak ada menghasil apa-apa untuk rakyat kita di sini. Malah mereka bukan tidak menghasil, dia tarik balik. Banyak peruntukan-peruntukan yang sudah dilulus dahulu untuk pembangunan kita ditarik balik. Nah, inilah kesannya yang kita sudah terbukti, tapi kalau kita banding dengan kerajaan GPS ini ya. Beliau berkata demikian dalam Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di Rumah Kiam Ujai, Lugan Entasan Marudi pada Isnin. Sementara itu, Michael Bigul ketika ditemui percaya GPS merupakan parti tempatan Sarawak yang terbaik berbanding PKR yang hanya muncul untuk kepentingan sendiri dan bukan rakyat. Semenjak kejatuhan PS dan sebelum kejatuhan PS saya sudah tengok sudah kucar kacir. Saya memang tahu memang sudah. Lagipun semua pemimpin PS dia orang cuma memerlukan untuk diri sendiri. Tidak mementingkan rakyat. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.